Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online, yang insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kita berada pada muka surat 68, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, mengikut cetakan Khazanah Banjariah, iaitu sifat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Sifat yang kelima as-sama', iaitu artinya mendengar. Sifat yang keenam al-basar, artinya melihat. Jadi ini adalah dua sifat ma'ani kalau kita panggil, iaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan melihat. Lalu kata mu'allif rahimahullah, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berkata, dan takluk keduanya itu dengan segala yang wujud. Berarti sifat mendengar dan melihat Allah SWT ini berkaitan dengan seluruh perkara yang wujud. Tuan-tuan, wujud tak? Wujud. Berarti Allah maha melihat, maha mendengar, tuan-tuan dan puan-puan. Batu di dalam lautan yang gelap dan sangat dalam, setiap biji pasir tersebut Allah SWT maha melihat, maha mendengar. Jumlahnya Allah mengetahuinya secara detail, tuan-tuan dan puan-puan. Dialah yang maha kuasa. Lalu disebut di sini, sama ada yang wujud itu qadim seperti zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifatnya. Allah SWT maha melihat, maha mendengar. Zatnya, sifatnya yang qadim. Atau hadis yang baru, seperti zat segala alam dan segala sifatnya. Inilah madhab al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Ini adalah madhab al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan perkara ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Qawaidul Aqaidnya. Dan kata setengah ulama adalah sama itu takluk dengan segala suara. Jadi setengah ulama adalah setengah ulama iaitu sifat sama Allah itu bertakluk dengan segala suara. Tapi perkataan ini dhaif, pendapat ini dhaif, kerana apa? Allah SWT takluk, sifat samanya takluk dengan semua benda yang wujud, sama ada bersuara ataupun tidak bersuara. Hatta ucapan, doa, kalam nafsi, tuan-tuan, yang di dalam hati, yang tidak dilontarkan, Allah SWT maha mendengar. Itu dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa annahu ta'ala sami'un basirun yasma'u wa yara wa la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya wa la yaghibu an ru'yatihi mar'iyyun wa in daqqa. Artinya, dan wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu yang mendengar dan yang melihat. Jadi Allah SWT itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan ia mendengar dengan pendengarannya. Maksudnya, dia mendengar dengan sifat sama'nya. Dia melihat dengan sifat basarnya. Lebih kurang macam tu. Dan ia mendengar dengan pendengarannya yang qadim, sama dia yang qadim. Dan ia melihat dengan penglihatannya yang qadim. Padahal tiada tersembunyi daripada pendengarannya itu oleh segala yang didengar, dan jikalau sangat khafi, samar sekalipun. Jadi sangat samar sekalipun,
Tidak ada yang terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada ghaib daripada penglihatan Allah Taala. Tidak ada yang hilang. Ghaib daripada basar Allah SWT itu oleh segala yang dilihat dan jikalau sangat halus dan sangat kecil sekalipun. Wabih. Jelas? Tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Wala yahjubu sam'uhu wala yahjubu sam'ahu bu'dun wala yadfa'u ru'yatahu dhalamun yara min ghairi hidaqatin wala ajfanin wa yasma'u min ghairi asmikhatin wala adhanin kama ya'lamu bi ghairi qalbin wa yabtishu bi ghairi jarihatin wa yakhluqu bi ghairi alatin idh la tushbihu sifatuhu sifatil makhluqat khalqi sifatil khalqi kama la tushbihu dhatuhu dhawatil khalqi. Yang bermaksud artinya, dan tiada mendindingi akan pendengaran Allah Ta'ala. Jadi yahjubu tu tidak ada yang mendindingi, menghalang, menghalang, mendindingi. Tengok macam mana ulama dulu terjemah, tuan-tuan dan puan-puan. Ni kita orang sekarang ni banyak nak mengkritik ulama-ulama dulu, bila kita ni sendiri yang ulama sekarang ni bukan ulama pun. Kita ni yang hidup di zaman ni sangat lemah, ilmu tak cukup. Kan? Dah boleh berani tergamak nak mengkritik je kerjanya. Ulama dulu mendindingi akan pendengaran Allah. Dia menggunakan terjemahan bagi pada lafaz yahjubu, hijab, mendindingi. Indah bahasa dia. Bagi saya indah lah. Ada yang kata macam pelik Ustaz. Tak, ini bahasa lama. Kita kena iktiraf ilmu dan bahasa lama tersebut. Dan tiada mendindingi akan pendengaran Allah Ta'ala oleh suatu yang jauh dan tiada menolakkan akan penglihatannya itu oleh kelam. Ru'yatahu dhalamun, tidak akan menghalang. Dan melihat Allah Ta'ala dengan tiada biji mata dan tiada dengan kelopak mata. Dan mendengar Allah Ta'ala itu dengan tiada lubang telinga. Dan dengan tiada cuping telinga. Tiada lubang telinga, tiada cuping telinga. Seperti mengetahui Allah Ta'ala itu dengan tiada hati. Dan memegang Allah Ta'ala itu dengan tiada anggota tangan. Dan adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan sesuatu dengan tiada alat. Kerana tiada menyerupai akan segala sifatnya itu oleh segala sifat makhluk. Seperti tiada menyerupai akan zatnya itu oleh segala zat makhluk ini. Wabih. Hadirin wal hadiran abidakumullah. Jadi daripada sini kita boleh tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dia tak perlu bila kita sebut Allah SWT yadullahi faqa'idihim. Yadun bukan bermakna tangan, dengan makna tangan anggota. Tapi dengan makna majazi, iaitu kekuasaan, misalan dia. Atau kita serahkan maknanya kepada Allah SWT. Sifat yang ketujuh, al-kalam. Apakah itu kalam? Kalam artinya berkata-kata. Kalam artinya berkata-kata. Atau sifat kalam. Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan tiada huruf. Ya, kalam Allah bila harfin dan tiada suara. Wala sautin. Dan takluk ia dengan barang yang takluk dengan dia oleh ilmu. So ta'aluk sifat kalam Allah SWT itu ta'aluk dia seperti sifat ilmu. Iaitu segala yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Perkara yang wajib secara akal, perkara yang harus secara akal dan perkara yang mustahil secara akal. Ini. Berarti yang wajib secara akal, Allah berfirman berkaitan tentang zatnya yang wajibul wujud. Tentang sifatnya yang qadimah. Misalan dia. Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam yang bertakluk atau berkaitan dengan perkara yang mustahil. Seperti mustahil ada anak bagi Allah SWT. Maka Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Ini misalannya.
Jadi kalamnya berkaitan, bertakluk dengan iaitu tentang perkara mustahil. Anak misalnya. Mustahil bagi Allah ada anak. Harus. Kalam Allah berkaitan, bertakluk dengan perkara yang harus. Boleh ada, boleh tak ada. Allah SWT berfirman tentang iaitu yakhluqu, dia mencipta apa? Allah khalaqas samawati wal arda, mencipta langit dan bumi. Ini misalannya. Okey. Ditakluk itu dia oleh ilmu, iaitu takluk kepada tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang mustahil dan tiap-tiap yang jaiz. Harus. Jaiz itu harus. Lalu Imam Ghazali berkata, wa annahu ta'ala mutakallimun amirun nahin wa'idun wa mutawa'idun bi kalamin azaliyin qadimin bi dhatihi la yushbihu kalamahu kalamul khalqi. Artinya, dan wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu berkata-kata, berfirman, yang menyuruh, yang menegah, yang menjanjikan akan segala orang yang berbuat ibadat itu dengan syurga, dan yang menjanjikan akan segala orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Dia menjanjikan semuanya. Dan adalah Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan kalam yang azali. Jadi kalam Allah ini kalam yang azali. Lagi qadim. Yang berdiri dengan zatnya. Jadi kalam ini berdiri qaimun bi dzatihi ta'ala. Padahal tiada menyerupai akan kalam Allah itu segala perkataan makhluk. Jadi perkataan makhluk ini tidak menyerupai kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Jadi salah orang yang i'tiqad kalam Allah ini bersuara tapi qadim. Macam mana boleh suara yang makhluk? Suara itu kan makhluk. Tapi qadim. Boleh makul? Tak boleh makul. Bagaimana orang nak kata berhuruf tapi huruf itu qadim. Huruf itu makhluk. Sebab itu ditolak pendapat golongan Hasyawiyatul Hanabilah. Siapakah Hasyawiyatul Hanabilah? Ulama menjelaskan Hasyawiyatul Hanabilah sejak Imam Ghazali dah kenal dah. Bahkan jangan ingat Imam Ghazali, sebelum Imam Ghazali zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya setelah Imam Ahmad bin Hanbal ada pengikut-pengikut mazhab Hanbali yang mendakwa bahawa kalam Allah ini bersuara dan berhuruf yang qadim. Mereka dikenal dengan golongan Hasyawiyatul Hanabilah. Apa dimaksud Hasyawiyatul Hanabilah? Golongan terpinggir di kalangan ulama yang bermazhab Hanbali. Dia mazhab Hanbali secara fiqh furu' dia. Tapi dia terpinggir. Kerana apa dia terpinggir? Kerana dia tidak sesuai dengan Fudola'ul Hanabilah. Fudola'ul Hanabilah, kebanyakan majoriti Hanabilah, mazhab Hanbali, dia seperti mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa kalam Allah ini qadim, tidak bersuara, tidak berhuruf. Tapi golongan Hasyawiyatul Hanabilah, dia kata kalam Allah ini yang adalah suara dan huruf yang qadim. Jadi nak juga kata kalam Allah ni suara dan berhuruf tapi qadim. Macam mana tu? Kalau golongan Mu'tazilah, kalam Allah ini makhluk. Ahli Sunnah wal Jamaah, kalam Allah ini qadim. Tidak bersuara, tidak berhuruf. Kerana suara dan huruf itu hadis, benda yang baru. Hal sepertinya yadun. Perkataan yadun iaitu kalau diterjemahkan literal tangan. Tapi ulama Ahli Sunnati wal Jamaah menyatakan bahawa ia bukan bermakna anggota. Jangan bayangkan bila sebut tangan itu adalah tangan. Ustaz, dia anggota tapi bukanlah macam kita. Tak boleh juga sebab dia dah jadi anggota. Dah bagi makna dengan makna anggota. Itu sudah keluar daripada nas. Kerana nas mengatakan yadun. Dia tak kata jawarih, anggota. Anggota itu jarihah atau jawarih. Ini. Okey, itu kena jelas akidah kita. InsyaAllah kita Ahli Sunnati wal Jamaah di tanah Melayu ini memastikan bahawa segala akidah kita itu adalah sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama Ahli Sunnati wal Jamaah di alam Melayu ini. Lalu disebut falaisa bisautin yahduthu min silali hawaid aw istihkaki ajramin
wala biharfin yanqati'u bi itbaqi syafahin au tahriki lisanin. Artinya adalah berkata-kata Allah Ta'ala itu dengan tiada suara yang datang daripada keluar nafas dan daripada berdampak akan segala jirim benda, dan tiada dengan huruf yang putus dengan berkatup dua bibir atau berkerak lidah. Tidak. Falaisa bisautin. Dia bukan macam tu. Wa annal Qur'ana wa Taurata wal Injila wa Zabura kutubuhul munazzalatu ala rusulihi. Iaitu artinya wajib kita i'tiqadkan. Jadi wajib kita i'tiqadkan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita i'tiqadkan bahawasanya Al-Quranul Karim dan Taurat dan Injil dan Zabur sekaliannya itu iaitu kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan atas segala rasulnya. Jadi semua Quran, Taurat, Injil, Zabur ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi-nabinya, pada rasul-rasulnya. Iaitu yang dalam bab ini, kalau 4 kitab ini kepada Nabi Muhammad Al-Quran, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud alaihimus salatu wassalam. Okey. Wa anna kalamahul Qur'ana makru'un bil alsinati maktubun fil masahifi mahfuzun fil qulubi wa annahu ma'a dhalika qadimun qaimun bi dzatillahi ta'ala la yaqbalul infisala wal iftiraqa bil intiqali ilal qulubi wal awraqi. Yang bermaksud, artinya, dan wajib kita i'tikadkan bahawasanya Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala. Kita kena i'tikad bahawa Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibaca dengan segala lidah dan yang ditulis di dalam mushaf dan yang dihafaz di dalam hati. Ini kalam Allah. Dan bahawasanya walaupun demikian itu tetapi ia tetap qadim yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Tiada menerima bercerai dan tiada tanggal daripada zatnya itu dengan berpindah kepada hati dan tiada berpindah ia kepada kertas. Ini. Okey. Jadi kalam Allah Ta'ala ini makru'un bil alsina maktubu fil masahif mahfuzun fil qulub wa annahu ma'a dzalika qadimun qaimun bi dzati ta'ala. Sifat kalam Allah itu tetap qadim qaim bi dzati ta'ala. Dia tidak terpisah, tidak terpisah, tidak berpecah, tidak berpindah kepada hati dan kertas. Jadi yang dibaca itu ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Itu maksudnya. Jadi kalam Allah ini qadim. Bila kita baca ini Quran, ya kalam Allah. Dia adalah ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Yang kita baca ni jadi barulah sebab dari tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ni dari tak ada lalu ada kita sebut. Maka ini hadis. Mushaf yang kita tulis itu hadis. Tapi ia adalah ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang qadim. Itu. Lalu boleh tak kalau macam tu Ustaz, saya pegang mushaf saya kata ini makhluk? Tak bolehlah kerana dia akan buat tuhmah seolah-olah mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Tak boleh. Tak boleh kata macam tu kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim. Wadah. Jelas kan? Okey. Wa anna Musa alaihi salam sami'a kalamahu ta'ala bi ghairi sautin wala harfin kama taral abraru dzatallahi ta'ala min ghairi jauharin wala aradin. Yang bermaksud artinya dan wajib kita i'tikadkan. Wajib kita i'tikadkan bahawasanya adalah Nabi Musa alaihissalam itu mendengar ia akan kalam Allah Ta'ala dengan tiada bersuara dan tiada berhuruf. Melihat oleh orang yang mukmin yang abrar akan zat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti dengan tiada berjauhar dan tiada berjisim dan tiada mempunyai arad, ruang yang diperlui untuk satu benda. Tidak. Jadi Ustaz, macam mana Nabi Musa dengar kalam Allah ni Ustaz? Macam mana? Tak boleh fahamlah kita. Contohnya. Tak boleh nak fahamlah kita. Contoh dia. Jadi dijawab oleh ulama.
Ulama menjawabnya bahawa kalam Allah yang qadim didengarkan kepada Musa AS bila kaifin, dengan tanpa dapat digambarkan. Tak boleh nak gambar, tak boleh nak faham, iman je. Itu. Oh Ustaz, kita zaman sekarang orang muda progresif, mana boleh iman-iman je. Kena faham, kena tahu, kena bentuk. Tak boleh lah, itu kalam Allah SWT. Menurut Asy'ariyah. Tapi ulama Maturidiyah terbalik kot. Dalam hasyiah hawashi atau hasyiah. Hawashi itu hasyiah-hasyiah kepada Nasafiyah atau syuruh akidah Nasafiyah. Apa dia kata? Dia kata Allah SWT takdirkan untuk mencipta suara dan huruf yang baru menggambarkan kepada kalam Allah yang qadim, didengarkan kepada Nabi Musa AS. Itu mazhab Maturidi. Seperti itu. Itu mazhab Maturidi. Boleh rujuk dalam kitab syarah ataupun hasyiah kepada akidah Nasafiyah. Asal akidah Nasafiyah itu adalah akidah yang berpaksikan atau berlandaskan kepada manhaj Abu Mansur Al-Maturidi. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini dah sebut. Dan tiada mempunyai rupa dan tiada bertempat dengan sesuatu tempat dan tiada berpihak seperti firman Allah Ta'ala, iaitu jadi kalam Allah itu dan dapat melihat Allah itu tak ada rupa, tak ada tempat, tak berpihak. Seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang bermaksud tiada mengumpamai Allah Ta'ala itu oleh sesuatu yang baru. Dan dia adalah zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Ini. Bahagian yang keempat, sifat subutiyah. Apa maksud dia sifat subutiyah? Dan dinamakan juga dengan sifat ma'nawiyah, iaitu 7 sifat pula yang melazimkan. Ini dipanggil sifat subutiyah kalau menurut dalam kitab Syekh Abdul Samad Falimbani inilah. Ini subutiyah. Melazimkan ia bagi sifat ma'ani yang 7 dahulu itu, dan menyebutkan oleh Maghazali rahimahullah akan sifat ma'nawiyah yang 7 ini dengan katanya, wa in kanat lahu hadhihi sifatu kana hayyan aliman qadiran muridan sami'an basiran mutakalliman bil hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalam la bi mujarradiz dzat. Yang bermaksud artinya, dan apabila adalah bagi Allah Ta'ala itu segala sifat ma'ani. Jadi bila Allah SWT ini bersifat dengan segala sifat ma'ani, sifat wujudiyah tadi, kan? Sifat ma'ani itu sifat yang wujud. Kalau ma'nawiyah itu melazimi sifat ma'ani. Dia ini ada yang kata dia nazaratul ahwal, hal keadaannya. Jadi dia lazimah. Sifat yang melazimi saja. Kalau Allah SWT ada kuasa, berarti dia berkuasa lah. Macam itulah nak kata. Dia itu ada sifat hidup, berarti Allah dalam keadaan hidup lah. So sebab itu ada ulama seperti Imam Sanusi memilih untuk tidak menganggap sifat ini sebagai sifat. Ini contoh dia. Lalu disebut di sini, iaitu dan apabila adalah bagi Allah Ta'ala itu segala sifat ma'ani yang 7 yang telah terdahulu itu, maka lazim pula ia bersifat dengan sifat ma'nawiyah yang 7 pula, iaitu adalah Allah Ta'ala itu yang hidup, yang mengetahui, yang kuasa, yang berkehendak, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. La bimujarradi dzati, yakni adalah Allah Ta'ala itu hidup ia dengan sifat hayat dan mengetahui ia dengan sifat ilmu dan kuasa ia dengan sifat kudrat dan berkehendak ia dengan sifat iradat dan mendengar ia dengan sifat sama dan melihat ia dengan sifat basar dan berkata-kata ia dengan sifat kalam. Tiada ia semata-mata zat, bersalahan kata Mu'tazilah yang sesat. Maka mereka berkata adalah Allah Ta'ala itu hidup dengan zatnya dan mengetahui dengan zatnya dan berkuasa dengan zatnya. Sebab dia tolak. Kita kata tak, Allah melihat dengan sifat basar. Ini dengan zatnya hingga akhirnya.
maka mazhab Mu'tazilah itu terkeluar atau keluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wallahul hadi. Wallahul hadi. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita masuk perbahasan sifatul af'al. Apakah itu sifatul af'al? Yakni perbuatan Allah. Jadi kan kita dah belajar. Tauhid ni ada 3. Tauhidul zat, menerangkan tentang keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat Allah ini bukan tersusun dari beberapa juz. Tidak. Zat Allah SWT esa. Titik. Macam tu je. Tauhidus sifat. Sifat tu jamak. Jamak muannas salim. Perkataan sifat itulah. Tauhidus sifat. Maksud tauhidus sifat berarti menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang banyak ini. Dia ada banyak. Tapi semuanya esa. Qudrah satu. Iradah satu. Sama satu. Basar satu. Kalam satu. Ini semua esa. Bukan 2 kudrah, 3 kudrah. Tidak. Lalu bila disebutkan sifat af'al, tauhidul af'al, maaf. Kita berbicara tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini juga esa. Tidak ada yang hidup di dunia ini melainkan Allah menjadikan dia hidup. Tidak ada yang kaya di dunia ini melainkan Allah yang mentakdirkan dan menjadikan dia kaya. Tidak ada yang miskin di dunia ini melainkan Allah menentukan dan menjadikan ia itu miskin. Tidak ada yang beriman di dunia ini melainkan Allah yang menunjukkan hidayah kepadanya. Tidak ada yang kufur di alam ini melainkan Allah SWT yang menjadikan ia dalam keadaan sesat. Semuanya adalah perbuatan Allah SWT. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kalian semua dan segala perbuatan kalian. Wadah. Jelaskan? Okey. Lalu kata-kata muallif di dalam kitab Siyarus Salikin. Dan wajib kita i'tiqadkan. Dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu harus menjadikan segala yang mukmin dan harus ia meninggalkan akan dia. Jadi harus bagi Allah, tak wajib menjadikan segala yang mukmin. Salah. Salah baca. Bahaya tulisan ni. Dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu harus menjadikan segala yang mungkin. Ni salah. Yang betul mungkin. Mungkin itu benda yang ada possibilities. It is in a possibility state. It can be in existent, it can be non-existent. Dia boleh wujud dan boleh tidak wujud. Alam ini boleh wujud, boleh tidak wujud. Berarti wajib kita i'tikad bahawasanya Allah Ta'ala harus menjadikan. Jadi tak wajib bagi Allah tapi harus bagi Allah menciptakan alam ini. Mengutus para Nabi. Harus bagi Allah memasukkan seorang dalam syurga, harus bagi Allah masukkan orang dalam neraka, harus bagi Allah memberi kenikmatan. Walaupun kepada orang yang tidak beriman, kalau Allah nak bagi kenikmatan di dunia ini, Allah boleh. Macam mana dengan akhirat? Juga Allah boleh. Hanya sahaja Allah tak bagilah. Kerana apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah dah janji dia tidak akan memungkiri janjinya. Bila Allah dah kata dia tidak akan memungkiri janjinya dan Allah dah janjikan bahawa orang yang tidak beriman mati dalam keadaan kufur, maka dia akan berada dalam api neraka selama-lamanya. Sedangkan orang yang beriman, dia akan masuk ke dalam syurga. Walaupun mungkin dia ada dosa, dia masuk mungkin masuk ke dalam api neraka, diseksa sekejap atau sekadar waktu, lalu dikeluarkan dan dimasuk ke dalam syurga. Ini mungkin. Dan harus ia meninggalkan ia akan dia. Wa annahu la mawjuda siwahu illa wa huwa hadisun bi fi'lihi kainun bi fadlihi wa faidun min adlihi wa faidun min adlihi ala ahsanil wujuhi wa akmaliha wa atammiha wa a'daliha. Artinya wajib kita i'tikadkan bahawasanya tiada sesuatu yang wujud yang lain daripada Allah Ta'ala dan yang lain daripada sifatnya itu melainkan suatu yang baru yang jadi ia daripada perbuatan Allah. Jadi semua ini berlaku terjadi kerana perbuatan Allah. Mudah nak faham dia. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui qadiman dan Allah SWT berkehendak secara azaliyah. Sejak sedia ada, Allah SWT berkehendak sesuai dengan ilmunya yang qadim, yang sedia ada.
Dengan kudrah Allah SWT, Allah memiliki sifat kudrah yang qadimah, bukan dari tidak ada lalu ada. Lalu Allah SWT menjadikan. Dipanggil ta'aluk tanjizi hadis. Dari tiada lalu ada. Ini adalah ta'aluk tanjizi hadis daripada sifat kudrah Allah SWT ini. Allah menjadikan alam ini. Menjadikan tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya. Menjadikan khalqu. Keluarlah kita dari tiada kepada ada. Ini adalah perbuatan Allah. Allah yang menjadikan. Khalqu, menjadikan. Bila manusia itu sudah ada, lalu dia wujud, lalu dia tiada, dia mati contoh dia. Allah yang hakikat mematikannya. Olehnya Allah menjadikan, meniadakan, mengayakan, memiskinkan, dan semua ini dipanggil dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini hadis, kerana ini semua dari tiada lalu ada. Orang susah, Allah bagi rahmat kepada dia, jadi senang. Contoh dia. Itu adalah ketentuan Allah. Perbuatan Allah SWT. Dipanggil ta'aluk tanjizi hadis. Ini. Kalau ilmu Allah, iradah Allah dipanggil ta'aluk tanjizi qadim. Ini. Maksud dia, ilmu Allah dan juga kehendak Allah ini berhubungan, berkaitan dengan segala perkara tadi. Sesuai dengan ta'aluk dia, iradah dengan ta'aluk ilmu berbeza. Tapi sesuai dengan bentuk ta'aluk dia, itu qadiman, sedia ada sejak azali. Bukan Allah tak tahu lalu tahu, bukan Allah tak nak lalu nak, bukan. Cuma kewujudan olehnya khalqu, mencipta, memberi rezeki dan lain-lain, ini dari tiada lalu ada. Maka Allah SWT menjadikan perbuatan Allah ini baru. Itu dipanggil baru. Hadisun bifi'al. Kainun bifadlihi. Maksud dia apa? Dan adalah jadinya ia dengan kurnia Allah Ta'ala. Jadi seorang itu masuk syurga kerana kurnia Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan hidup kerana kurnia Allah SWT. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan limpah daripada adil. Faidun. Ini. Kalau kadang bila guna fight ni, bila orang dengar perkataan fight, yang tak faham tasawuf, dia akan kata ini emanation. Emanasi ini adalah akidah golongan falsafah Greek sesat, bla 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 bla. Tak, Imam Ghazali gunakan istilah tersebut dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, tapi dengan makna yang betul lah, bukan dengan makna yang salah, bukan dengan makna yang dipakai oleh golongan falasifah. Contohnya, tapi dengan makna yang betul. Maksud dia faidun min adlihi, itu adalah limpahan atau limpah daripada adil perbuatan Allah ala ahsanil wujuh, atas yang terlebih baik dan terlebih elok kejadiannya, dan yang terlebih sempurna keadaannya itu, dan yang terlebih adil kejadiannya itu. Jadi Allah SWT dia maha mengetahui, maha berkehendak, dan dia jadikan. Dia jadikan, dia rezekikan, dia berikan semuanya. Ini olehnya dia menjadikan itu yang kita nampak. Ini adalah suatu limpahan ilmu dan kehendak Allah. Lebih kurang macam itu. Kita nampak alam ini. Sebab itu bila kita tengok alam ini, kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jadikan alam ini. Tak mungkin alam ini wujud melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikannya, kerana tidak ada makhluk yang mampu, yang kuasa untuk mencipta alam ini. Keimanan itu semakin tinggi kerana kita tahu ini semua adalah kehendak Allah SWT. Apabila ini yang kita pegang, tuan-tuan dan puan-puan, iman kita semakin kuat. Kita tahu baik dan buruk datang daripada Allah. Ini adalah rukun iman yang ke-6. Beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menentukan segala yang baik dan yang buruk. Maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah tidak lain untuk berusaha menjaga hati dan tenggelam dalam, iaitu apa? Tenggelam dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengenal Allah SWT, beriman dengan Allah SWT, dan benar-benar meletakkan iaitu harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Lalu disebut wa annahu hakimun fi af'alihi, adilun fi aqdiyatihi, wa la yuqasu adluhu bi adlil ibad. Maksud dia, artinya wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu hakim, bijaksana. Kita wajib beriman, i'tikad.
Allah Ta'ala itu hakim, bijaksana. Bijaksana fi af'alihi, pada segala perbuatannya. Jadi bila Allah jadikan macam tu, adalah sebab dia, adalah hikmahnya. Sebab tu para awliya'nya, golongan sufi yang beriman, yang benar-benar meletakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengkufuri. Mereka tahu semua ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman bahawa segala perbuatan Allah ini, Allah bijaksana. Allah maha bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan. Ini hakimun fi af'alihi. Dia bijaksana. Lalu disebut di sini hakimun fi af'alihi, iaitu Allah Subhanahu wa taala hilang tadi, iaitu hakim bijaksana pada segala perbuatannya, yakni menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala alam itu dengan hikmah yang terlebih patut kejadiannya itu, yakni menempatkan ia akan sesuatu itu pada tempatnya yang sepatutnya. Dan lagi adalah Allah Ta'ala itu adil ia di dalam segala hukumnya, dan tiada dapat dikiaskan adilnya itu dengan adil hambanya. Ini jelas kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu wa annal abda yutasawwaru minhu dhulmu litasarrufihi fi milki ghairihi wa la yutasawwaru dhulmu minallahi ta'ala fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan hatta yakuna tasarrufuhu fihi zulman. Maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dan bahawasanya seseorang hamba itu dapat ditasawurkan. Seorang hamba ini kita dapat gambarkan, tasawurkan, gambarkan daripadanya itu kemungkinan zalim kerana tasarruf bertindak ia di dalam milik orang lain. Jadi contoh dia, kalau kita mengambil hak orang lain, kita dianggap zalim. Betul ke tidak? Jadi contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita mencuri, na'udzubillah min zalik lah, ada orang lah, ada fulan mencuri. Mencuri itu perbuatan zalim. Kerana dia mengambil hak milik orang lain. Tapi dan tiada dapat tasawur zalim itu daripada Allah Ta'ala. Tapi boleh tak kita kata Allah zalim? Tak boleh. Tapi Ustaz, Allah yang cipta semua makhluk, betul? Betul. Allah yang mencipta iman dan kufur, betul. Kenapa Allah SWT menghukumi orang-orang kafir dalam api neraka? Bukankah ini menunjuk Allah tidak adil? Makhluk itu adalah ciptaan Allah. So Allah berhak melakukan apa saja yang ia kehendaki. Dia nak masukkan orang tu dalam api neraka, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bila ia adalah hak Allah SWT, tak bolehlah nak kata Allah SWT tu zalim, tak boleh. Ini kena faham perkara ini, tuan-tuan. Ini kena faham. Supaya kita jangan pakai akal ni, pakai blind, kita panggil blind rational ni, tak boleh. Menggunakan rasional yang buta tanpa panduan. Akhirnya datanglah teori pelik-pelik. Duk fikir sendiri, rasa sendiri, berhujah sendiri, lepas tu salah. Tak boleh. Daripada Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada membetuli tasarrufnya itu akan milik bagi orang yang lain daripadanya itu hingga jadi tasarrufnya itu di dalam zalim. Itu dia, tuan-tuan. Jadi tak boleh digambarkan seperti itu sampai dikaitkan dianggap zalim, tidak boleh. Wa kullu ma siwahu min jinnin wa insin. Wa kullu ma siwahu min jinnin wa insin wa syaitanin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa jauharin wa aradin wa mudrakin wa mahsusin hadisun ikhtara'ahu bi qudratihi ta'ala ba'dal adami ikhtira'an wa ansha'ahu ba'da an lam yakun syai'an idh kana fil azali mawjudan wahdahu lam yakun ma'ahu ghairuhu. Yang bermaksud, artinya, maka tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu daripada jin dan manusia dan syaitan dan malaikat dan langit dan bumi dan haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan jamad, benda yang beku. Bahasa beku. Syekh Fahmi Zamzam letak benda yang beku, benda keras lah bahasa Melayu dia. Dan jauhar, sebarang benda.
atom, lebih kurang itu substance. Dan arad, iaitu ruang yang diperlui oleh satu benda. Bukan, arad ini adalah sifat yang berdiri pada jauhar, sifat baru datang. Kalau ruang itu dipanggil tahayyuz, mengisi ruang yang kosong. Dan suatu yang didapat oleh akal dan fikiran, dan suatu yang didapat oleh panca indera yang 5, iaitu yang didapat oleh mata dan telinga dan hidung dan lidah dan sentuhan adalah sekalian itu baru yang dijadikan akan dia itu dengan kudrat Allah Ta'ala, kemudian daripada Adam, dan menjadikan Allah Ta'ala akan sekaliannya itu daripada tiada sesuatu, kerana Allah SWT di dalam azal itu iaitu maujud, padahal sendirinya tiada ada sertanya suatu yang lain daripadanya. Jadi Allah SWT ini sudah wujud dan tidak ada yang serta dengannya sama sekali. Okey, jadi Allah SWT Esa, dia wujud azalian. Wa ahdatsal khalqa ba'dal adami izharan li qudratihi wa tahqiqan lima sabaqa min ilmihi wa iradatihi wa lima haqqa fil azali min kalimatihi la liftiqarihi ilaihi wa hajatihi. Yang bermaksud, artinya, maka adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala makhluk kemudian daripada Adam. Jadi daripada tidak ada, lalu Allah jadikan ahdasal khalqa ba'dal Adam. Kenapa? Izharan li kudratihi, kerana menzahirkan bagi kudratnya, bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Dan mentahkikkan, merealitikan bagi barang yang telah terdahulu daripada ilmunya dan iradatnya. Dan kerana membenarkan barang yang di dalam azal daripada kalimat Allah Ta'ala. Bukan kerana berkehendak ia kepadanya dan kerana hajat kepadanya. Jadi Allah mewujudkan itu la liftiqari, bukan kerana Allah berhajat dengan benda tu. Jadi Allah buat makhluk ni bukan sebab Allah perlu hidup dengan makhluk ni. Tak. Tapi kerana itu hak Allah sejak azali, Allah menentukan untuk ia wujud. Wujudlah ia. Ini dia, hadirin wa hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu ustaz, macam mana, kenapa Allah nak cipta alam ini? Kenapa Allah nak cipta makhluk ini? Kenapa Allah perlu cipta semua ni? Bukan perlu, tak. Jadi dia mencipta sebab apa? Wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira'i wat taklifi la an wujubin. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu menganugerahi. Jadi dia cipta kita ini anugerah daripada Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah. Kita dicipta oleh Allah seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa bersyukur, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan ni tak ada hidup senang macam ni. Saya susah ustaz. Susah macam mana pun masih senang. Bersyukur. Ia adalah anugerah daripada Allah SWT. Mutafaddilun, menganugerahi ia dengan menjadikan akan segala makhluk dan dengan mengadakan segala makhluk daripada adam kepada wujud, dari non-existent into existent, dan dengan mentaklifkan, dan dia dengan mentaklifkan, yakni memberatkan ia akan hambanya itu pada berbuat ibadat, bukan kerana wajib. Bukan kerana wajib, bukan kerana perlu, wajib atas Allah. Allah wajib jadi bukan. Okey, satu sesuatu, maka hanya dengan semata-mata anugerahnya jua. Jadi ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mutawwi'un wa mutatawwi'un bil in'ami wal islahi la an luzumin. Dan adalah Allah Ta'ala itu yang menganugerahi akan hambanya. Jadi Allah Ta'ala yang menganugerahi akan hambanya dengan beberapa nikmat dan kebajikan, padahal tiada dengan kelazimkan, tiada dengan dilazimkan atasnya. Bukan atas lazim, tapi kerana kebajikan, kerana nikmat yang Allah bagi ni. Hanya sahaja yang demikian itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jadi semua ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. InsyaAllah dah banyak ni. Kita mungkin berhenti di sini. Kita akan sambung lagi pada pengajian ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, InsyaAllah, meneruskan tentang sifat atau perbuatan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebelum kita masuk dalam perbahasan, iaitu sifat-sifat para Rasul alaihi mussalatu wassalam. Maka sekian saja daripada saya. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.